Jadi jangan risau apabila kita berdepan dengan Apache. Jangan risau apabila kita berdepan dengan senjata luar biasa. Tetapi risau kalau kita tak duduk dalam kumpulan yang mempertahankan. Tuan-tuan, trofi pertama United Nations adalah untuk endorse negara Palestin ditukar kepada Israel. Ini adalah fakta yang pertama. Jadi kalau kita tulis dalam Facebook, apa United Nations buat, apa PBB buat, tuan-tuan sedang tampar diri tuan-tuan sendiri. Apabila mengharapkan daripada kumpulan yang ditubuhkan hanya untuk memadamkan Israel, memadamkan Palestin. Dan mana mungkin hari ini, walaupun Setiausaha Agungnya bagi tahu ini adalah sekian. Tuan-tuan, saya tidak bercakap kosong. Saya telah pun sampai di United Nations memberi kata-kata dan boleh ditengok di dalam United Nations. Bukan Security Council, Human Rights Council. Di dalam United Nations di Geneva. MAPIM ini tuan-tuan bukan menghantar bantuan saja. Kita buat advokasi. Orang nampak kita hantar memorandum. Kita adalah partner kepada OIC. Kita berkawan dengan Muslim World League. Kita dah cuba sedaya upaya, semua jalan. Di meja rundingan, kita bercakap melalui kaedah meja rundingan. Soft diplomacy, kita bercakap berkenaan dengan macam-macam. Di meja bantuan, kita mulakan kaedah bantuan yang jelas. Dan akhirnya tuan-tuan, pertembungan ini kita akan sifatkan satu saja. Sungguh benar bahawa Yahudi Nasara ini dia tidak akan redha selagi mana kita ikut dia. Dia akan bersatu tak? Dia akan bersatu. Hanya untuk melumpuhkan kita. Tapi dalam hari ini punya kes, 9 hari ini punya cerita, satu yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan, Knesset Israel ataupun Parlimen Israel sekarang ini sedang bergolak. Netanyahu ini sikit lagi nak kena penjara. Dan Perdana Menteri sebelumnya tak bersetuju dengan Netanyahu. Jadi apabila berlakunya peluang untuk mujahidin ini masuk secara terkejut. Saya maklumkan tuan-tuan melalui pengalaman 2012 saya masuk dalam bumi Gaza terperangkap. Masuk dijemput oleh OIC, saya dengan seorang lagi hamba Allah ini. Masuk terperangkap. Masa dia nak chop tu dekat Rafah di sebelah Palestin, dia kata, "Selamat ahlan, kamu sekarang ni berada di bumi Ardul Ribat dan kita sedang mulakan perang." Allahu Akbar. Saya tidak ada background army, tak ada background pengakap pun bukan. Seorang ahli perniagaan. Saya orang meniaga kecil-kecilan. Jadi bila meniaga ini kita tak terdedah, tetapi jiwa kita nak tengok apa yang berlaku. Masuklah tuan-tuan, terperangkap lebih kurang 12 hari. Perang 2012. Itulah first time ever kita tengok di setiap waktu akan bunyi drone. 24 jam. Dan ketika itulah, pernah satu hari itu, saya bawa handphone, hari kedua, pagi-pagi, ada seorang hamba Allah ni, kenalan kita, dia datang, dia suruh saya, zaman tu handphone boleh buka bateri. Dia suruh buka bateri. Dia suruh tutup, suruh buka bateri. Saya kata, kenapa? Kau mungkin sedang kena tap. Saya pun tak pernah tahu apa tu tap. Tengok cerita Hollywood banyak. Rupanya mereka mengikuti segala-galanya. Ketakutan mereka tu luar biasa. Kata nak bermati-matian untuk bumi yang mereka kata itu bumi kudus mereka. Tapi tuan-tuan, hari ini ceritanya sudah berbeza. Saya kongsikan apa yang dilakukan oleh mujahidin. Mujahidin ini tuan-tuan, jangan kita terperangkap dengan naratif oleh pihak kufar. Dia nak suruh kita dalam otak kita ni pecahkan mujahidin ini Hamas saja. Salah. Mujahidin itu adalah rakyat. Ada daripada Hamas, ada daripada Saraya Al-Quds, ada daripada pelbagai. Tapi kita orang Islam
terkenal dengan Al-Qassam. Saya pernah terperangkap dalam bumi, bukan terperangkap lagi, pernah kena colek oleh satu pertubuhan di Syria yang dianggap ganas. Tetapi bila saya bandingkan dengan Al-Qassam, Al-Qassam ni kita pun tak tahu. Saya berapa kali masuk, saya rasa 15 kali dah masuk ke dalam Gaza. Bila kita tanya kepada Al-Qassam yang bertopeng itu, kenal tak satu sama lain? Dia orang tak kenal. Kenal masa bila? Bila syahid. Kenal masa bila? Bila diwar-warkan bahawa orang ni baru terkejut. Ini doktor. Ini cikgu. Ini Al-Qassam. So, dia tidak ada populariti. Hanya populariti untuk kebangkitan. Jadi, tuan-tuan, 3 perkara yang selalunya menjadi pattern untuk berlakunya operasi besar-besaran. Yang pertama adalah selalunya pada bulan Ramadan. Perasan tak? Bulan Ramadannya ada kekacauan. Dan Al-Qassam, Hamas akan serang, akan bertindak. Yang keduanya, tuan-tuan, kalau Masjidil Aqsa diganggu secara berterusan, secara tidak boleh tolerate lagi, Hamas, Al-Qassam, hatta daripada Ramallah, daripada Baitul Maqdis, mereka akan memulakan demonstrasi dan sebagainya hingga menjadikan tercetusnya operasi-operasi tertentu. Dan begitu kalau perkara yang ketiga berkenaan dengan kalau ada pemimpin-pemimpin penting daripada Palestin, sama ada di sebelah Gaza ataupun di sebelah satu lagi tebing barat, dibunuh, time inilah akan berlaku kebangkitan. Ketiga-tiga ini tak ada, tuan-tuan. Ini pattern yang patut kita belajar. Pasal sejarah umat Islam, kita tak pernah ramai. Ini saya dapat daripada Ustazah Asmah. Dia trigger otak kita. Masa kita berbual-bual ini, kita tengok balik betul juga. Kita tak pernah ramai dalam peperangan. Tapi kita senantiasa ke depan apabila kita mendahului taktikal. Apa taktikalnya? Tuan-tuan sebutkanlah, tuan-tuan. Kita pernah bertemu dengan 200,000. Kita pernah bertemu dengan yang dinamakan Konstantinopel. Impossible masa zaman itu. Konstantinopel adalah Rom. Tetapi kita menang dengan taktikal, kaedah yang tak pernah digunakan oleh dunia. Bukan lagi untuk kita nak terus di laut Bosporus itu, tetapi kita tarik kita punya kapal. Tak masuk di akal. Jadi umat Islam, dia kuat di bahagian taktikal. Jadi jangan risau apabila kita berdepan dengan Apache. Jangan risau apabila kita berdepan dengan senjata luar biasa. Tetapi risau kalau kita tak duduk dalam kumpulan yang mempertahankan. Jadi 3 pattern tadi tak berlaku. Pattern apa lagi yang kita selalu tengok? Pattern apabila selalu serangan daripada pihak kita digunakan, kita guna Jumaat, kita guna Khamis, kita guna hari Isnin. Tapi tak berlaku juga. Jadi tak dijangka langsung oleh Israel. Dan di pihak sana pula bagaimana, tuan-tuan? Kita tengok, kita zoom out sikit dunia ini. Biden baru saja berdepan dengan Amerika Syarikat itu nak shutdown. Amerika Syarikat sedang bergolak. Trump yang keluarkan kenyataan untuk deal of century. Dia sendiri berdepan dengan masalah untuk dijatuhkan hukuman penjara. Jadi di sebelah barat, mereka kelang kabut. Di sebelah Israel, mereka juga kelang kabut. Jadi apabila berlaku serangan ini, dia ambil peluang. Dan kalau kita lihat pada pagi Sabtu, sekarang di Gaza sekitar pukul 4 pagi. Lebih kurang berapa jam lagi kita boleh samakan dengan apa yang berlaku pada Sabtu yang lepas. Kebangkitan rakyat melalui mujahidin, dia hantar 5 roket yang pertama. Tak senang, tuan-tuan, ya. 5 roket itu bukannya mudah harga dia, bukan harga satu drone DJI itu. Mahal. Tetapi ini soal kedaulatan, ini soal tanah wakaf. Semua pihak yang cintakan Palestin
dia akan halakan jiwa dia untuk bagi buat apa saja, pastikan Palestin dapat balik ke tangan kita. 5 di atas, Iron Dome pun kalah. Tuan-tuan, kita ni, betul lah kita ni dimomokkan dengan senjata hebat. Tetapi hari ini jadi satu sejarah. Orang yang terperangkap di dalam bumi Gaza, luasnya tak tara mana tuan-tuan, ya, lebih kecil daripada Perlis, jauh lebih kecil daripada Singapura, tak boleh terbang, tak boleh pergi ke laut lebih daripada berapa batu nautika, tapi kumpulan ini dia bijak. Ini kita tahu adalah benda-benda miracle yang Allah bagi.